Padang Rengas. 12 minit, Yang Berhormat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Tuan Ibu Tuan telah beri kesempatan untuk saya mengambil bahagian. Hari ini saya ingin menyentuh berkenaan dengan isu yang telah bangkit di negara kita yang bermula pada bulan 2 itu, iaitu berkenaan dengan forced conversion kepada anak-anak yang beragama Hindu kepada Islam, yang dilakukan oleh bapaknya yang saya difahamkan sekarang ini berada di dalam jail tahanan, dan ibunya sudah pun berada di luar, keluar daripada hospital, dan telah pun diberikan oleh mahkamah untuk diberikan hak pemeliharaan kepada ibunya, kepada 3 orang anak ini. Tuan Ibu, saya menyokong keputusan daripada mahkamah yang telah diberikan kepada ibu, dan saya ingin menyatakan itu bahawa saya tidak setuju langsung dengan paksaan penukaran agama kanak-kanak ini berdasarkan kepada 4 perkara lah. Pertama sekali saya ingin menyebutkan iaitu bahawa dalam Islam kita tidak ada paksaan untuk sesiapa memeluk agama kita. Penganutan agama Islam mestilah secaranya sukarela, ya. Dan kalau sekiranya tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa ada kesukarelaan, maka itu merupakanlah paksaan. Maka oleh kerana itu conversion dilakukan itu sebenarnya tidak boleh kita terima. Saya ingin menyatakan iaitu bahawa dalam soal agama ini, budak-budak yang 3 orang, kita kena lihat kepada waktu ibu bapaknya berkahwin dulu, mendaftar, apakah sebenarnya agama common religion kedua-dua ibu bapa itu waktu mereka berkahwin, mendaftarkan, apakah common religionnya. Dan saya difahamkan itu bahawa walaupun ibu itu merupakan seorang daripada masyarakat Cina, tapi agamanya ialah agama Hindu. Bermakna iaitu bahawa waktu mereka berkahwin dan mendaftar perkahwinan secara sivil, agama yang menjadi common kepada kedua ibu bapa ialah Hindu. Jadi oleh kerana itu kita semua faham iaitu bahawa di Malaysia ni semuanya ada agama. Kita punya prinsip iaitu ada Tuhan, ya. Bila ada Tuhan, maknanya kita semuanya beragama lah, ya. Jadi tidak bangkit soal bahawa kalau dia 18 tahun dia belum ada agama. Kita tahu iaitu bahawa di peringkat umur kita yang paling muda sekalipun, kita semua dah mengamalkan, bukan sahaja kita ada agama, mengamalkan agama. Macam saya sebagai, oleh kerana bapa saya juga Islam dan ibu saya Islam, maka agama saya Islam lah. Dan saya bukan sahaja sekadar menganut agama Islam, saya mengamal. Waktu umur kita muda, 5-6 tahun, kita telah digalak untuk berpuasa. Kita juga telah diajar untuk sembahyang 5 waktu, dan kita pada tiap-tiap minggu juga di bawah umur 18 tahun, waktu kita 5-6 tahun sudah pun pergi ke masjid sembahyang Jumaat. Bermakna setiap manusia, walaupun dia kanak-kanak, sudah pun ada agama. Apa agamanya? Ialah agama kepada ibu bapa, common religion of the parents waktu mereka bernikah. Jadi pertama sekali saya nak menyatakan, kalau dikatakan iaitu bahawa 18 tahun tidak ada agama, tidak betul. Ya, kita punya prinsip rukun negara kita ialah kepercayaan pada Tuhan. Bermakna kita setiap rakyat Malaysia mesti sudah ada agama. Kalau ada agama adalah Tuhan. Ya, itu pertama saya nak sebut. Keduanya, kalau kita tengok daripada segi penggunaan the common usage of parents. Ya, parents ini memang ibu bapa. Ya, parents ni ibu bapa. Dan kita pun dalam bahasa Malaysia kita tidak sebut ibu dan bapa. Kita sebut ibu bapa. Ini bermakna itu bahawa unilateral conversion
tidak dibenarkan. Dan sekalipun dikatakan boleh, mengikut setengah pihak yang mengatakan itu bahawa Perlembagaan Malaysia mentafsirkan parent sebagai ibu atau bapa, pada common usage dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa Malaysia, ibu bapa ialah parents, ialah ibu bapa, ya. Jadi tidak bolehlah kita kata iaitu bahawa seorang bapa ataupun seorang ibu boleh unilaterally menukarkan agamanya daripada satu agama ke agama yang lain. Melainkan dia batu. Ya. Mohon mencelah. Mencelah. Belum habis bercakap nak mencelah dah. Okey, habiskan dulu. Ni bangkang ke sokong ni? Saya. Mana dia? Di sini. You nak sokong ke nak bangkang saya? Saya nak sokong. Okey, sokong boleh. Berkaitan dengan isu yang dibangkitkan oleh rakan saya nak tanya komen berkaitan dengan isu yang sama. Apakah pandangan saudara Padang Rengas berkaitan dengan individu-individu yang selalu dengan izin create lot of racial issues? Contoh seperti seorang individu yang bernama Zamri Vinod yang selalu mengecam agama ataupun other religion dengan izin. Adakah kerajaan perlu mengambil tindakan tegas terhadap individu-individu sebegini walaupun kes itu dah muktamad di mahkamah? Ada individu tersebut yang selalu membuat komen-komen yang tidak sopan berkaitan dengan agama lain. Terima kasih. Ni orang ni, to me he's not important, he's not relevant, and I don't give a damn whatever he says. Ya, it's not going to affect my life, and saya tidak fikir dia boleh menggugatkan kita. Keduanya, inilah yang kita tuntut. Pembangkang pun tuntut, iaitu bahawa freedom of speech. Ya, so if this freedom of speech, maknanya kalau kita tak tahan dengar pun, tak usah pedulilah. Ni freedom of speech. Ya, saya pun ada kalanya tak tahan dengar juga apa yang bercakap dalam dewan ni, tapi that is the freedom of speech. So freedom of speech ni bukan hanya untuk kita bebas bercakap, tapi kita juga kena bebas dengar apa orang cakap. Ya. Ketiganya, saya ingat pembangkang pun tak setuju hari itu suruh buang Sedition Act. Tapi inilah sebenarnya tujuan Sedition Act ialah untuk menghalang orang seperti ini, ya, daripada terus mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh menyakitkan perasaan masyarakat satu-satu kaum. So I hope kalau batu bangkit benda ni, sokonglah supaya Sedition Act ni diteruskan. Sebab kalau dalam akta-akta lain tidak boleh diambil tindakan terhadap beliau. Tapi bahawa akta hasutan, we can take action against him because kita negara berbilang kaum dan kita mesti menjaga dan memelihara hubungan baik di antara kaum yang ada dalam negara kita ini. Jadi saya nak balik, okey ya, betul. Saya nak balik kepada isu parent tadi. Tak betul kalau one unilateral conversion ni, seorang bapa dia tukar agama, kemudian nak tarik anak-anak dia. Tidak boleh. Saya punya pendirian apa sekalipun, jawabnya adalah tidak boleh. Dan bapa itu tidak berhak untuk menukar agama anak-anaknya, melainkan kalau dia juga berunding dengan isterinya. Sebab common religion itu sudah ada. Dan religion kepada budak-budak ni pun sudah ada. Jadi kepada saya, kalau kita benarkan iaitu bahawa bapa itu boleh convert, then it's going to be what we call, kepada saya lah, constructive coercion. Ya, constructive coercion maknanya kalau kita convert satu orang tanpa kebenaran daripada ibu pihak yang lain, that's constructive coercion. You still paksa, ya, walhal orang itu sudah pun ada anak. Jadi kepada saya lah, it's very important that we should not allow this. Dan kita pun, saya nak sebut di sini, iaitu soal kedua, mesti ada keadilan. Islam mengutamakan keadilan. Adakah adil seorang kanak-kanak macam kes Indira Gandhi dahulu? Anak baru lahir dirampas daripada ibunya waktu masih lagi menyusu, dirampas daripada ibunya, kemudian ditukar agama ke Islam.
Saya sebagai orang Islam, saya tidak bangga dengan perkara seperti ini. Ya. Jadi sebab itu kepada saya, Islam mahukan ada keadilan. Dan memang tidak adil kalau sekiranya seorang daripada ibu dan bapa menukar agama anak mereka yang sudah pun ada agama. Ya, dan tukar agama tanpa persetujuan, itu adalah tidak adil. Ya. Kalau kita tidak suka ketidakadilan, kalau kita tidak mahu keadilan, jangan kita melakukan ketidakadilan kepada orang yang lain. Don't do to others what you don't want others do to you. Okey. Jadi saya daripada segi keadilan pun memang tidak ada keadilan. Ibu tu masuk hospital, kemudian tiba-tiba masuk hospital, kononnya juga dipukul oleh suaminya. Tiba-tiba keluar anak dah tak ada. Ini apa ini? There's no fairness in this. Ya. Jadi sebab itu kepada saya, soal kedua, kerana tidak keadilan, saya tidak setuju dengan forced conversion yang telah dilakukan. Ketiganya yang saya tidak setuju ialah kerana sebagai seorang orang Islam dan sebagai sebuah negara yang mana Islam itu merupakan agama persekutuan, ya, we have the responsibility, tanggungjawab untuk menjaga kepentingan minoriti. The rights, interest of the minority must be taken care of. Ya, betul lah 60% Islam dan dalam persekutuan itu mengatakan bahawa Islam agama persekutuan. Tapi kita tidak boleh mengatakan itu bahawa kita boleh menindas minoriti. Dan kepada saya seperti ini, kalau kita tidak lakukan apa yang patut lakukan, we are actually menindas kaum minoriti. I mean, those non-Muslim will live in fear. Because every time kalau berlaku pergaduhan di antara suami isteri yang bukan Islam, selalunya akan berlaku disalahgunakan mereka. Saya tidak mahu mempertikaikan soal sama ada dia ikhlas atau tidak ikhlas masuk Islam. Tapi selalunya kita ada 4-5 kes dah. Gaduh laki suami isteri yang bukan Islam, maka suaminya akan convert. Bila convert, convert anak dia sekali. That's not fair. And we are not taking care of the interest of minority. Tidak boleh, ya. Sebab itu saya tidak setuju. Saya tahu masa tidak mencukupi. Saya nak tanya di sini kepada menteri yang jaga undang-undang, iaitu bahawa saya difahamkan bahawa kita akan pindah perlembagaan. Saya ingin bertanya kepada menteri undang-undang, apakah dalam pindaan perlembagaan ini kita akan juga memasukkan pindaan untuk mengenepikan tafsiran yang tidak betul kepada saya, iaitu kalau takrif parent itu ialah ibu atau bapa. Ini mesti dihapuskan. Parents are parents, both husband and wife. Jadi itu pertama saya ingin tanya kepada menteri. Keduanya saya nak tanya tentang hak citizenship kepada isteri orang Malaysia, ibu Malaysia yang bernikah di luar negara, kemudian apabila balik ke negara kita, mungkin bercerai ke apakah saya difahamkan oleh Menteri Dalam Negeri, iaitu bahawa dia minta dia merayu kes ini kerana tujuannya ialah untuk memakan masa supaya kita akan dapat pindah perlembagaan untuk memberi hak kepada ibu Malaysia yang melahirkan anak di luar negara, memberikan hak citizenship kepada anak-anak mereka. Ini seperti diputuskan oleh mahkamah. Jadi saya nak tanya kepada Menteri Undang-Undang kedua-dua perkara ini. Sudahkah ataupun akan dilakukan pindaan perlembagaan? Pertama, untuk takrif semula, iaitu bahawa parent ialah ibu dan bapa, bukan ibu atau bapa, ibu dan bapa. Ya. Parents is father and mother. Keduanya, kita difahamkan bahawa kerajaan akan merayu kes mahkamah yang memberikan hak kepada ibu untuk mendapatkan anak-anak mereka itu yang lahir di luar negara, hak kewarganegaraan. Apakah pindaan juga akan dibuat terhadap perkara ini supaya ibu itu akan mendapat hak memberikan warga negara kepada anak-anak mereka. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kepala Negara.